Assalamualaikum murid-murid, selamat pagi semua. Apa khabar semua orang hari ini? Cikgu harap semua orang sihat, ceria dan bersemangat untuk meneruskan pembelajaran kita dalam subjek Bahasa Melayu. Okey murid-murid, hari ini kita akan masuk tema ke-6 yang bertajuk Sains, Teknologi dan Inovasi. Okey murid-murid tengok di sini. Teknologi, okey. Huruf G dan I bunyinya G. Jadi sains, teknologi dan inovasi. Baik, hari ini kita akan belajar unit 16 iaitu tajuknya ialah Sains dan Kita. Hari ini kita akan belajar tajuk Sains, Teknologi dan Inovasi dalam buku teks muka surat 97. Okey, murid-murid boleh tengok dalam buku teks masing-masing di muka surat 97. Jadi hari ini kita nak membincangkan apa itu sains, teknologi dan inovasi. Okey, murid-murid tengok di sini. Ini kalau zaman dulu, ini basikal yang zaman dulu. Ada lampu, ada loceng, okey. Tapi zaman sekarang dah ada basikal yang lebih canggih lagi. Dah ada inovasi dan teknologi. Ada basikal yang dah ada gear, boleh tukar-tukar kelajuannya. Sama juga dengan alat penyetrika, okey, untuk setrika pakaian. Okey, zaman dulu kita gunakan setrika yang menggunakan bara api. Tengok ni. Boleh letak arang, panaskan, kemudian baru kita setrika baju kita. Okey, supaya ada haba yang panas. Tapi sekarang bila dah ada teknologi dan sains, kita boleh menggunakan elektrik. Okey, kita sekarang dah ada macam-macam jenis alat penyetrika baju. Okey, ada yang ada uap, ada yang gunakan air. Okey, jadi lebih mudah pekerjaan harian kita untuk menggosok baju. Kemudian inovasi. Kita tengok ni botol-botol lama bekas-bekas susu, minyak, kita boleh jadikan dia benda baru. Contohnya tempat apa ni? Tempat alat tulis. Inilah yang kita sebut sebagai inovasi. Okey, dari bahan yang terbuang yang kita boleh gunakan semula jadikan sesuatu benda yang baru dan bermanfaat. Okey, sekarang kita akan tengok muka surat 98. Murid-murid boleh tengok ada cerita yang bertajuk Ingat Pesanan Cikgu. Okey, kita akan baca sama-sama apa dia pesanan cikgu dia. Cikgu baca, murid-murid semak di dalam buku teks masing-masing. Kalang, esok ada benda yang kamu perlu bawa. Ya, cikgu. Apakah benda yang perlu dibawa? Okey, jadi cikgu dia cakap, besok ada benda yang dia perlu bawa Kalang ni. Jadi dia tanya cikgu dia, ya cikgu, apakah benda yang perlu dibawa? Kemudian cikgu dia pesan apa ni? Bawa batu kecil, gelas, plastik, duit shilling, penyedut minuman dan tudung botol. Okey, penyedut minuman ialah straw. Okey, jadi ada berapa barang ni? Batu kecil, gelas plastik, duit shilling, penyedut minuman dan tudung botol. Baiklah cikgu, apakah yang hendak kita buat? Okey, dia tanya apa yang kita nak buat. Jadi cikgu dia cakap apa? Kita akan membuat uji kaji sains. Tolong sampaikan pesanan ini kepada kawan-kawan kamu. Baiklah cikgu, akan saya sampaikan pesanan cikgu kepada siapa? Kepada kawan-kawan yang lain. Kemudian Kalang masuk ke kelas dan berjumpa dengan kawan-kawan sekelasnya. Jadi dia kata apa? Kawan-kawan, cikgu pesan supaya kita membawa apa? Membawa batu kecil, gelas plastik, duit shilling dan penyedut minuman dan juga tudung botol. Jadi apa yang kawan-kawan dia cakap? Kawan-kawan dia memberi respons. Kawan-kawan dia cakap, baiklah Kalang, kami akan bawa barang-barang tersebut esok. Ini cara macam mana kita nak memberikan respons terhadap permintaan. Jadi cikgu dia minta dia bawa barang dan sampaikan kepada kawan-kawan yang lain. Sekarang kita akan baca sama-sama cerita tentang tenggelam dan timbul di halaman 99. Okey, murid-murid boleh tengok dalam buku teks masing-masing muka surat 99. Ada cerita tentang apa yang Cikgu Amar nak minta murid-muridnya buat. Semalam cikgu dah suruh mereka untuk bawa barang. Hari ini mereka akan buat uji kaji. Mari kita baca sama-sama. Tenggelam dan timbul. Cikgu Amar membimbing murid-murid membuat uji kaji sains. Mula-mula, murid-murid diminta mengisi air ke dalam gelas plastik. Kemudian, mereka diminta memasukkan duit shilling, tudung botol, batu kecil dan penyedut minuman yang dipotong pendek ke dalam gelas.
Yang berikut ialah hasil uji kaji yang dijalankan. Okey, jadi mereka masukkan semua barang-barang yang mereka dah bawa ke dalam gelas yang berisi air. Jadi apa yang jadi? Okey, mari kita tengok sama-sama hasil uji kaji mereka. Batu dan duit shilling tenggelam di dalam air. Okey, jadi batu dan duit shilling tenggelam. Okey, manakala penyedut minuman dan tudung botol timbul di permukaan air. Okey, timbul ataupun terapung. Jadi, berdasarkan uji kaji ini, objek yang berat akan tenggelam di dalam air. Manakala objek yang ringan pula akan timbul ni. Objek yang berat akan tenggelam. Dan objek yang ringan akan timbul di permukaan air. Okey. Seterusnya, kita akan bincangkan tentang benda hidup dan benda bukan hidup. Apa dia contoh benda-benda yang hidup? Okay, yang pertama, kita ada manusia. Yang kedua, kita ada burung dan kucing. Ini ialah binatang ataupun haiwan. Dan yang ketiga, kita ada tumbuh-tumbuhan. Baik, ini pula contoh-contoh benda bukan hidup. Okey, benda yang tak hidup. Yang pertama ada apa? Contoh kenderaan, kereta api. Kemudian ada basikal. Ada juga buku dan bangunan. Okey, ini semua benda bukan hidup. Sekarang murid-murid boleh tengok dalam buku aktiviti jilid 2 muka surat 24. Kita nak tengok apa dia benda yang diperlukan oleh benda hidup dan benda bukan hidup. Okey, mereka memerlukan apa untuk hidup? Okey, arahannya ialah baca teks kemudian lengkapkan jadual. Okey, awak tengok di sini gambarnya benda hidup, ada orang atau manusia, tumbuhan dan juga binatang ataupun haiwan. Jadi benda hidup memerlukan apa? Memerlukan makanan dan minuman. Manakala benda bukan hidup, contohnya apa? Rumah, basikal dan kerusi. Mereka memerlukan apa untuk hidup? Mereka tak memerlukan apa-apa. Benda-benda ni tak perlukan apa-apa untuk hidup. Sebab apa? Sebab benda-benda ini bukan benda hidup. Okey, nombor 1 kita baca sama-sama. Benda hidup seperti manusia, haiwan dan tumbuhan. Benda hidup memerlukan makanan dan minuman. Pandai. Okey, nombor 2. Cuba murid-murid jawab sendiri. Benda bukan hidup seperti, apa tengok di sini. Okey, tulis apa namanya perkataannya. Kemudian jawab yang kedua. Benda bukan hidup memerlukan atau tidak memerlukan. Okey, tulis di sini. Tidak memerlukan apa dan juga apa. Okey, cuba buat sendiri. Untuk tugasan hari ini, sila berikan satu contoh benda hidup dan benda bukan hidup di dalam ruangan komen. Selamat menjawab. Jangan lupa tuliskan nama masing-masing. Okey, sampai di sini dulu kelas kita untuk hari ini. Terima kasih semua. Jaga diri, jaga kebersihan dan jaga keselamatan selalu. InsyaAllah kita berjumpa lagi dalam kelas yang berikutnya. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.